sambung pada sunat bahagian kedua, iaitu sunat allati fi athna'is salah. Sunat-sunat yang berlaku ketika sedang semayang. Kasiratun, kata dia banyak. Wa qad taqaddama, dan telah terdahulu, annaha, bahawa sunat ini tanqasimu ila qismain, terbahagi kepada dua, hayatin wa ab'adin. Ada sunat hay'ah, ada sunat ab'ad. Okey. Yang pertama, raf'ul yadain. Ni cerita bab apa ni? Cerita bab sunat sunat hay'ah dulu sunat hay'ah. Okey. Yang pertama ialah raf'ul yadaini, angkat dua tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'ah, disunatkan pada 4 tempat. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, wa inda ruku', ketika ruku', wa inda al-i'tidal, ketika i'tidal, wa inda al-qiyam min at-tashahhudil awal, ketika bangun daripada tasyahud awal. Itu je. Ini tempat yang kita sunat angkat tangan. Angkat dia secara mana? Tangan dia bukan atok siring. Faham tak? Bukan atok siring. Tangan tu dia searah dengan bahu, dan hujung jari searah dengan telinga. Maknanya kalau kita buat garis dulu, dia akan jadi depan macam ni lah. Jadi Allah, apa ni? Allahu Akbar. Bukan macam ni, bukan pegang. Yang bukan telinga. Apa tak? Dia setentang Allahu Akbar. Setentang, sekira-kira bahu ni kalau kita buat garis lurus, dia sama dengan tapak tangan. Jari hujung sama dengan hujung telinga. Baik. Dan disunatkan jari tu depan sikit. Dia bukan sikit itu atau gini. Dia ke depan, ke arah kiblat. Baik. Jadi ketika empat tepat, masa nak bangun ke rakaat baru hanya sunat masa pada duduk tasyahud awal nak bangun ke rakaat ketiga. Ni ada orang tu tiap-tiap kali nak bangun akad. Tak. Rakaat pertama nak bangun rakaat dua akad. Rakaat ketiga nak pergi rakaat keempat pun akad. Itu tak betul, tak sunat. Hanya sunat ketika bangun daripada tasyahud awal. Wa yafutu waqtuha bintiha'il takbir, dan habis waktunya dengan habisnya takbir. Luput waktunya. Luput waktu akad tangan ketika habis takbir. Takbir habis dah, tak payahlah akad tangan. Allahu Akbar. Tak payah akad tangan. Kalau Allahu Akbar boleh lagi. Waqad jama'a ba'dhum sunan allati fiha fi qawlihi, telah menghimpunkan sebahagian ulama sunat-sunat pada angkat kedua tangan ni pada katanya irfa' yadaika wa biha fastaqbila, angkat tangan kamu dengannya maka menghadap, waqshif wa farriq wasatan muhaziya, waqshif, tangan ni pastikan terbuka. Bagi siapa ni? Sama je lah, puang aurat bukan tangan, bukan aurat. Tapi kena jagalah supaya tak nampak bawah ni. Sunatnya dedahkan tapak tangan, farriq wasata, jarakkan secara sederhana. Farriq bukan gini dan bukan gini. Faham tak? Farriq, ceraikan sederhana. Wasata, muhaziyan, menghadap, bil kaffi, dengan tapak tangan, mankiban, akan bahu. Tapak tangan tu menghadap akan bahu. Wal ibham al udhunain, ni ibham, ibu jari setentang dengan telinga. Setentang, bukan pegang. Setentang. Wahni ru'usa, condongkan. Ru'usa ay ru'us asabi', hujung ruas jari, condongkan. Hazi a'laha wa kun, condongkan mana? Condongkan ke arah kiblat. Okey. Condong ke arah kiblat. Itu bawah ni dia ada khilaf lah. Ada kata condong, ada kata biasa. Dia condongkan sikit. Hazi a'laha wa kun mubtadi'an. Hazi a'laha, muhazi, makna setentang hujung jari dengan telinga. Wa kun mubtadi'an birraf'i, jadilah kamu mula angkat indal ibtida', ketika mula takbir. Wa munhiya lirraf'i indal intiha', dan selesai angkat ketika selesai takbir. Jadi mula gerak dengan mulanya takbir. Allahu Akbar. Jadi permulaan gerak dengan permulaan takbir. Ada orang Allahu Akbar baru dia angkat, ataupun dia angkat dulu baru dia takbir. Itu tidak afdal. Afdalnya biasa sama. Ini cerita yang paling afdal, paling sunat.
Okay, yang pertama inda takbiratul ihram fayabda'u raf'a inda ibtida'i takbir wa yunhihi bin intihaihi. Mula angkat dengan mula takbir dan tamatkan dengan tamatnya takbir. Wa inda ruku', ketika ruku' fayabda'u raf'a bi ibtida'i takbir. Mula angkat dengan mulanya takbir. Fa idza hadza kaffahu, apabila menghadap dua tangannya mangkibai akan bahunya, inhana. Bila tangan dah setentang dengan bahu, inhana, maka dia condong, dia turun mad dan takbira, dengan dipanjangkan takbir, ila istiqrarihi fil ruku', sehingga dia tetap pada ruku'. Macam mana keadaan dia? Tengok ni, tak nampak sini ya. Jadi mula Allah, start ni, Allahu Akbar. Angkat tangan, mula angkat tangan, yabta'u raf'a bi ibtida'i takbir. Allah. Fa idza hadha kaffahu, bila setentang tapak tangan dia dengan bahu, inhana, tunduklah. Mad dan takbir, dengan dipanjangkan takbir, ila istiqrarihi fil ruku', sehingga dia tetap pada keadaan ruku'. Jadi Allahu Akbar. Boleh? Kalau kita buat slow motion, Allahu Akbar. Gitulah. Kalau kita buat gerakan lambat, gitulah bunyi. Nampak Okey. Kita dah tahu ni, kita cubalah praktik buat. Wa inda li'tidal, ketika i'tidal, fayabda'u raf'a, mula angkat tangan, wa tasmi' dan sami Allah. Tasmi' itu makna sami Allah, baca sami Allah. Ma'abtida'i ra'fi ra'sihi, dengan permulaan angkat kepala. Wa yamudduhu ila an yantasiba, dan dipanjangkan sehingga dia tegak. Panjangkan takbir sehingga tegak. Fa idzan tasaba, bila dah tegak, arsala yadaihi, lalu dia pun lepaskan tangan. Arsala, lepaskan tangan. Macam mana? Rokok tadi kan, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Okay. Wa indal qiyami minat tasyahudi, ketika bangun daripada tasyahud awal, fayabda'u raf'al yadai, mula angkat tangan, inda wusulihi ila haddi aqalli ruku', ketika sampai pada had sekurang-kurang rukuk. Wa yunhi takbirah, dan dihabiskan takbir, ma'aruf iyadaihi, dengan angkat tangan, idzan tasaba, bila telah tegak. Macam mana tu? Tunjuk contoh seorang. Siapa nak contoh? Saya sakit kaki nak duduk. Duduk tahiyat awal nak bangun. Siapa nak buat contoh? Duduk tahiyat awal nak bangun, macam mana? Awak katalah awak duduk tahiyat awal macam ni kan. Tahiyat awal. Bayangkan duduk tahiyat awal. Lepas tu start bila angkat tangan? Mula takbir bila bangun. Allah, tengok dia kata. Mula angkat tangan ketika sampai had rukuk. Jadi dia bangun, Allahu Akbar. Mula angkat tangan tu dibangun mula-mula kan, dibangun mula-mula kan. Bangun tu dia start dah Allahu Akbar. Allah. Bila sampai had rukuk baru angkat tangan. Faham Sampai had rukuk dia mula angkat tangan, kemudian habiskan dengan tegak, Allahu Akbar. Lepas tu macam biasa, tangan dia pegang tangan. Okey. Yang kedua, wad'u yadil yumna ala asabi'iha, meletakkan yadil yumna, tangan kanan, ma'a asabi'iha, dengan jari-jarinya, alal ku'il yusra, atas pergelangan tangan kiri, qabidan laha, dalam keadaan, hal keadaannya memegang pergelangan tangan kiri, asfalas sadri, letak di bawah dada. Cara macam mana? Cara macam mana? Tangan ni, tangan kanan
Letak atas, tangan kiri pegang. Dengan dipegangkan. Faham tak? Dengan dipegangkan. Boleh? Lepas tu, letak bawah dada. Dada kita tak bawah. Dan tahqiq bawah tu dia kata, dan disunatkan sebahagian ke kiri sikit. Sikit saja. Sikit saja. Jangan gini. Ada orang semayang gini kan? Ini orang. Ganggu orang. Kita rusuh dia. Sebab buatlah sikit je. Gini. Sikit saja. Faham tak? Tengah ni. Nampak gambar ni. Tengah ni. Sikit saja. Sikit saja. Boleh? Bukan makna sampai gini. Sampai gini. Ni belah kanan tak belah kiri. Takut ada jantung belah kanan kan. Belah kanan dia. Okay? Tengah, kiri saja, sikit saja. Okey, baik. Jadi peganglah tangan. Bukan letak gini. Tahu tak? Ni cara paling afdal. Pegang dengan dipegangkan pergelangan tangan. Okey. Wal ku', apa itu ku'? Huwal 'azmul ladzi yali ibhamal yadi was-sa'idi, iaitu tulang yang mengiringi ibu jari dan juga lengan. Ni ku', tulang yang selepas ibu jari dan lengan. Ni sa'id dia panggil. Ni ku', ku'. As-sa'id ini sa'id, ini as-sa'id, ini al-ku'. Ku' ni pergelangan tangan. Yang ketiga, an-nazaru fi mawdi'is sujud, melihat tempat sujud. Sunat tengok tempat sujud. Walau shalla khalfa Ka'bah, walaupun dia sembahyang belakang Kaabah. Au khalfa nabiyyin, atau belakang nabi. Fayanzuru ila mawdi'is sujudi mutlaqan, maka dia sunat tengok tempat sujud. Illa inda qawlihi, kecuali ketika perkataan dia illallah. Masa tasyahud tu, asyhadu an la ilaha illallah. Masa tu sunat tengok jari. Fayanzuru ila muhallilah, maka dia melihat kepada muhallilah. Muhallilah ni jari jari yang tahlil ni bagi muhallilah. Musabbihah pun dia panggil, muhallilah pun dia panggil. Ila ayyusallima, tengok jari dan diangkatkan jari itu sehingga dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ni? Yang keempat, fathu basarihi wa adamu taghmidhihi, buka mata dan tidak pejam mata. Taghmid ni pejam. Makruh tidur pula. Makruh sembahyang dalam keadaan pejam. Tiwala salatihi, sepanjang sembahyang. Maknanya sepanjang sembahyang tengok tempat sujud. Yang kelima, sakatatus salah, saktah dalam sembahyang. Saktah ni makna diam sebentar. Yusannu lil musalli ayyaskuta, sunat bagi orang sembahyang dia itu saktah fi salatihi sitta saktatin, 6 tempat saktah. Kullu saktatin biqadri subhanallah, setiap saktah kadar subhanallah, makna itu kadar dia lah. Makna jangan lama sangat. Wahiyah, yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar, berhenti sekejap. Allahu akbar kabira, baru kita baca. Jangan Allahu akbar kabira, alhamdulillah kabira. Berhenti sekejap. Allahu akbar kabira. Yang kedua, baina doa iftitah wa ta'awuz, antara doa iftitah dan auzubillah. Inna salati wa nusuki wa mahya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berhenti sekejap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ana minal muslimin. A'udzu billah. Ada. Berhenti sekejap, lepas tu baru start dengan ta'awuz. Yang ketiga, antara a'udzubillah dan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhentikan antara a'udzubillah dengan bismillah. Ini yang paling terbaik sunat ni. Kalau nak sambung boleh je a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, tapi sunat saktah. Yang keempat, baina akhiril Fatihah wa amin, antara akhir Fatihah dan amin. Waladdallin. Berhenti sekejap. Amin. Itu saktah dia tu. Yang kelima, baina amin was surah, antara amin dan surah. Hak ni wa yusannu lil imam tatwiluha, disunatkan bagi imam memanjangkan saktah ini. Diam ni lama.
fi salatil jahriyah, pada sembahyang yang dibaca kuat, liyatamakkan al-ma'mum min qira'atil Fatihah, supaya mampu makmum baca Fatihah. Atau imam bila sembahyang yang bacaan kuat, dia setelah amin, dia sunat berhenti lama kadar makmum boleh baca Fatihah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, Fatihah makmum juga wajib. Jadi contoh dia kata waladhdallin amin, berhenti lama sehingga kadar Fatihah makmum boleh baca, dia pun baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Ya. Jaga tu. Itu antara sunat-sunat sembahyang. Yang keenam, baina surah wa ruku', antara surah dan ruku'. Contohnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sekejap, Allahu akbar, baru ruku'. Jangan dibaca tu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jadi kena berhenti sekejap lepas surah, lepas tu dia ruku'. Ini yang terbaik, ya. Baik. Kemudian kata yang keenam pula, doa uliftitah. Ini sunat hai'ah yang keenam ialah doa iftitah. Yusannu bi khamsati syurutin. Sunat doa iftitah ni dengan 5 syarat. Pertama, ayudrikal imama fil qiyam. Dia sempat dengan tok imam masa qiyam. Kalau tok imam rukuk dah, tak payah baca doa iftitah. Fala yusannu idza adrakahu fil ruku'. Tidak sunat doa iftitah kalau dia sempat dengan tok imam rukuk. Masuk sembahyang tok imam rukuk dah, tak ada doa iftitah. Awis sujud atau sujud, awil iktidal atau iktidal, atau syahud atau tasyahud. Yang kedua, alla yashra'a fit ta'awuz. Jangan dia dah mula pada auzubillah. La yashra'a, jangan mulakan pada auzubillah. Makna dia Allahu akbar, jangan dia auzubillah. Kalau start auzubillah dah habis dah. Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Start dah auzubillah, maka tidak ada dah doa iftitah. Sebab luput dah tempat dia. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ahu. Bahawa jangan dia bimbang fawata ba'dil Fatihah, luputnya sebahagian surah Fatihah. Tak sempat baca surah Fatihah atau sebahagian surah Fatihah idza qara'aha, kalau dia baca doa iftitah. Ini makmum apa biasa jadi ni? Makmum masbuk. Makmum masbuk bila mari lewat tak payah baca doa iftitah. Bimbang kalau dia baca iftitah, dia tak sempat habiskan Fatihah. Syarat sunat baca iftitah ni kalau dia yakin sempat habis Fatihah. Kalau dia bimbang tak sempat habiskan Fatihah, maka tak sunat baca. Yang keempat, alla takuna salata janazatin. Bukan dalam sembahyang jenazah. Li'annaha mabniyatun ala takhfif. Kan takhfif kerana sembahyang jenazah ni dibina atas meringkaskan, meringankan. Yang kelima, alla yakhafa khurujal waqti. Jangan dia bimbang keluar waktu. Kalau dia tahu dah ni sembahyang lewat, dia baca doa iftitah akan menyebabkan sembahyang dia berlaku di luar waktu, nak habis dah masa contohnya, maka ketika itu dia tak perlu baca iftitah. Li'annahu yajibu alaihi hina izin, kerana wajib ke atasnya ketika itu al-ishtighalu bil wajibi faqat, sibuk dengan baca surah yang wajib sahaja, tak perlu baca doa iftitah. Riwayatuhu. Okey, doa iftitah ada beberapa riwayat. Tengok di sini didatangkan berapa ni? 3 riwayat doa iftitah. 3 riwayat doa iftitah. Yang pertama, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jaga molek ni. Wa ma ana minal musyrikin. Ni kalau budak-budak ni, budak-budak talikan ni biasa salah ni. Awak jangan jadi budak talikan dah lah. Wa ma ana minal muslimin. Oh, makna aku tidak orang Islam. Jaga molek. Baiki bacaan kita tu. Wa ma ana minal muslimin, aku bukan orang Islam. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini wa ana minal muslimin. Jangan tukar tu tukar tu berat sangat kalau tukar lagi ni. Wa ma ana minal musyrikin dengan wa ana minal muslimin tu. Lepas tu yang kedua, itu yang biasa kita baca ni kan. Kita baca dengan satu lagi riwayat hadis yang lain. Apa dia? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu. Kita gabung dua hadis tu.
Okey, yang kedua, doa iftitah juga datang dalam riwayat Bukhari Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanku dengan dosaku sebagaimana engkau jauhkan timur dengan barat. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan daripada dosaku sebagaimana engkau membersihkan kain putih daripada kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Bersihkan aku daripada dosaku dengan air salji dan juga air batu. Okay. Yang ketiga, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ni kita baca, kita gabung dua ni. Faham tak? Kita gabung dua. Kita gabung dua. Ini semua pun ada hadis, ada hadis, ada hadis. Baik. Yang ketujuh, a'udzubillah. Afdaluhu, yang paling afdal lafaznya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusannu fi kulli raka'atin. A'udzubillah ni sunat pada tiap-tiap rakaat ni. Wa yata'akkadu fi raka'atil ula, dan lagi diberati atau digalakkan pada rakaat pertama. Wa yusannul israru bihi, dan sunat baca dengan perlahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillah tu baca dengan perlahan. Syurutus sunniyati ta'awuz. Syarat sunat a'udzubillah ni ada 4. Pertamanya, ayyudrikal imama fil qiyam. Mesti dia sempat dengan tu imam masa qiyam. Fala ya'ti bihi idza adrakahu fi ghairihi. Tidak perlu dia datangkan a'udzubillah jika dia sempat imam pada selain qiyam, masa rokok. Tak payah auzubillah. Karuku'in wa sujud, seperti rokok atau sujud. Yang kedua, alla yashra'a fil Fatihah. Jangan dia mula baca Fatihah dah. Kalau dia Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ketika itu tak payah ulang auzubillah. Kerana tempat bacaan auzubillah telah luput, telah habis. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah. Jangan dia bimbang luput mana tak sempat sebahagian Fatihah. Kalau dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia akan ketinggalan sebahagian surah Fatihah kerana tu imam rokok dan seumpamanya. Jadi kalau rasa tak sempat baca Fatihah secara sempurna, tak perlu baca a'udzubillah. Yang keempat, alla yakhafa khurujal waqti. Jangan dibimbang keluar waktu. Kalau bimbang keluar waktu dia baca Fatihah, dia baca a'udzubillah tu, maka tak perlu baca a'udzubillah. Yang ke-8, an yaqifa ala ru'usil ay. Hendaklah dia sunat dia wakaf pada akhir ayat. Ru'usil ay makna akhir ayat. Ay asna qiraati, ketika bacaan lah lilittiba. Jadi sunatnya bismillahirrahmanirrahim, berarti alhamdulillahi rabbil alamin, berarti itu paling afdal. Ni jangan sambung, makna perbuatan sambung tu kurang afdal lah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Contoh. Jadi sunatnya berhenti pada setiap akhir ayat. Yang ke-9, ta'min, baca amin. Ay yaqulu amin. Wa ma'nahu Allahumma stajib. Maknanya Allah perkenankanlah. Yusannu lil ma'mum muwafaqatul imam fi jahri biha. Sunat bagi makmum menguatkan, mengikut imam pada menguatkan bacaan amin. Okey. Disebut kat sini cara baca dia. Cara baca amin ni ialah amin. Itu biasalah. Amin. Tapi yang paling afdalnya itu dipanjangkan. Amin. Amin. Kerana amin ni di sisi ulama lughah, Al-Jauhari rasa sebutnya bahawa amin ni dia bukan asal daripada perkataan Arab. Jadi kerana itu bacaan yang paling ataupun dipilih ialah dengan dimatkan, dipanjangkan amin. Mi tu biasalah mat arik disukung 246 boleh. Yang juga dipanjangkan. Kalau hukum asalnya hamzah alif ni dia kumat badan, amin 2 harakat, tapi di sini boleh panjang dan
disuruh dan disunatkan untuk panjang, memanjangkan amin. Okey, tanpa sabdu mim. Kalau sabdu mim boleh juga, tapi dia amin, tapi makna lain lah. Makna lain pun tak salah sini. Makna aku menghendaki, aku menuju kamu. Amin maksud aqsudukum. Aku menuju dan mengkosakkan kamu. Amin. Tanpa ada sabdu baca amin. Ya, panjang tak apa. Itu yang paling elok, paling aula dipanjangkan. Amin. Maknanya Allah mastajib. Sunat bagi makmum menepati, mengikut, menyamai bacaan imam. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal imam. Siapa yang sama menepati amin dia dengan amin tu imam, dia akan diampunkan. Yang ke-10, qira'atu syai'in minal Quran ba'da al-Fatihah. Membaca sesuatu daripada surah Al-Quran selepas pada Fatihah. Lil imam, bagi imam, wal munfarid, dan orang yang sembahyang seorang. Makmum tak perlu sebab makmum dengar bacaan imam. Wa yusannu kadzalika lil makmum idza lam yasma' imamahu, dan begitu juga sunat bagi makmum jika dia tidak dengar bacaan imam. Contoh sembahyang yang perlahan kan, sembahyang yang bacaan yang perlahan, jadi makmum pun sunat baca surah. Wal afdalu salasu ayatin fa aktsara. Yang paling afdalnya ialah 3 ayat dan lebih. 3 ayat dan lebih. Wa suratun kamilatun afdalu min ba'dhi tawilatin. Satu surah yang sempurna lebih aula daripada sebahagian surah panjang. Kita baca surah Wadduha tapi habis daripada kita baca sebahagian surah Baqarah yang sama banyak kalimah dan juga sama banyak perkataan. Baca satu surah yang sempurna itu lebih aula. Walau kana al-ba'du atwala min as-surah, walaupun sebahagian daripada surah yang kita baca itu lebih panjang daripada surah yang satu surah tadi. Lilit tiba, kerana ikut Nabi. Kerana keadaan banyak Nabi bacanya, Nabi baca dengan surah yang sempurna. Okey. Kata pengarang, yusannu qisarul mufassal. Okey. Disunatkan membaca qisarul mufassal. Ini pembahagian surah-surah dalam Quran. Jadi qisarul mufassal ni pada sembahyang gaib kita sunat baca surah ni, iaitu surah Duha sampai ke An-Nas. Ini namanya qisar mufassal. Ni kita kena tahu lah ni. Ni jadi imam sembahyang gaib macam mana? Baca surah Maidah. Surah Maidah. Walaupun baca setengah muka je, tapi itu orang panggil tak faqih. Orang itu tidak faqih, tidak tahu hukum fiqh. Orang yang faqih dia ikut So, sembahyang gaib baca surah yang sesuai, iaitu surah qisar mufassal namanya. Wa yusannu tiwalul mufassal fi subhi wa dhuhri. Okey, disunatkan tiwalul mufassal pada sembahyang subuh dan sembahyang zuhur, iaitu start daripada Al-Hujurat sampai kepada Amma Yatasaalun. Hujurat sampai Amma Yatasaalun dipanggil surah tiwalul mufassal. Wa yusannu awasitul mufassal fil asri wal isya'i, dan disunatkan baca tiwal mufassal, surah mufassal yang sederhana, iaitu mufassal ni apa? Surah-surah yang ayatnya pendek. Ayatnya pendek-pendek, iaitu surah yang juzuk belakang. Surah yang juzuk belakang itu mufassal. Jadi surah juzuk belakang dibagi 3 pula. Yang mana surahnya panjang, ayat-ayat semua ayat pendek-pendek, tapi surah yang panjang start daripada Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Kemudian dipanggil awasitul mufassal, iaitu start pada Amma Yatasaalun sampai kepada wal laili idza yaghsha. Apa tu? Kemudiannya dipanggil qisar mufassal, start daripada Wadduha sampai surah An-Nas. Okey. Boleh? Wa yusannu an takuna al-qira'atu ala tartibil mushaf. Sunat baca Quran ni ikut susunan mushaf. Ini juga kita kena reti ni. Ada orang yang jadi imam, rakaat pertama dibaca benda surah rakaat pertama dibaca surah Wadduha contohnya. Rakaat kedua dibaca surah Wasyamsi Wadduhaha, surah Asy-Syams. Dah betul lah, dia naik ke atas, dia turun bawah. Faham Turutan daripada awal Quran sampai ke akhir. Jadi pilih dengan pilihan yang betul. Itu menunjukkan orang ini orang yang belajar dan orang yang faham, pakai.
Yang seterusnya, wa yusannul ityanu bil waridi, sunat mendatangkan surah yang warid. Kalau ada datang hadis Nabi baca surah tertentu pada sembahyang tertentu, sunat kita baca surah itu. Wa huwal afdalu mutlaqan, itu lebih afdal secara mutlak. Kat sajadati wal insan fi subhil jumaah, seperti surah Sajadah dan surah Al-Insan. Subuh hari Jumaat, Nabi membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan. Jadi sunat kita baca. Tiap-tiap Jumaat, subuh Jumaat pun sunat. Ada orang kata tak payahlah baca kali ni, baca hak lain. Betul, tapi kesunatan tu sabit, walaupun sentiasa pada subuh dan subuh Jumaat kita baca dengan Sajadah dan juga Al-Insan. Seterusnya yang 11, soalur rahmati inda ayatir rahmah, meminta kerahmatan apabila sampai pada ayat-ayat rahmat. Wal isti'adzatu inda ayatil azab, dan minta berlindung bila sampai ayat azab. Wa hakadha ya'ti bima yunasibul maqam, demikianlah seorang itu mendatangkan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kedudukan. Misal ayatil rahmah, contoh ayat rahmat apa dia? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Surah apa tu? Surah Al-Insan, akhir surah Insan. Fayaqul Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya Allah masukkan kami dalam rahmat kamu. Misal ayatul azab, contoh ayat azab pula, wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Itu contoh ambil surah Insan belaka tu. Itu contoh azab, kita sunat baca apa? Allahumma ajirna min 'adzabik, Allahumma ajirna min 'adzabik, ya Allah pelihara kami daripada azab engkau. Misalul akhar, contoh lain lagi ialah Alaysallahu alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Surah Al-Qiyamah kan? Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, tidakkah Allah itu mampu untuk menghidupkan orang yang mati? Ataupun ayat yang biasa kita baca, surah At-Tin kan, Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Soalan tu Tuhan tanya, tidakkah Allah sebaik-baik penghukum? Jadi sunat kita jawab. Fayaqulu ba'dahuma, maka sunat seorang itu baca selepas keduanya, bala wa ana ala dhalika minasyahidin, bahkan dak aku berserta, wa ana ala dhalika, dan aku atas demikian itu minasyahidin, di kalangan orang yang menyaksikan. Boleh. Yang 12, al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi, baca kuat pada tempat yang disuruh kuat, baca perlahan pada tempat perlahan. Yusannul jahru fi 10 salawatin, disunatkan baca kuat pada 10 sembahyang. Wahya as-subuh wal jum'atu wa fi rak'ataini ulayaini minal maghribi wal isya'i wal idain, 2 rakaat pertama pada sembahyang maghrib, sembahyang isyak dan sembahyang 2 hari raya. Wal istisqa, sembahyang sunat istisqa. Wa khusufil qamar, sembahyang sunat gerhana bulan. Wat tarawih, sembahyang sunat tarawih. Wa witri ramadan, dan witir pada hari Ramadan. Wa raka'at tawaf lailan, dan 2 rakaat tawaf pada waktu malam. Makna selain daripada itu, tak sunat baca kuat. Sembahyang hajat, imam baca kuat ke perlahan? Perlahan, sunat perlahan. Sembahyang tasbih, baca kuat baca perlahan? Perlahan, sunat perlahan. Tapi orang baca kuat tasbih, ikutlah, tak masalah. Dia kira afdal, yang sunat je. Jadi, kalau baca kuat pun tak ada masalah. Cumanya afdalnya ialah dibaca dengan perlahan pada selain daripada sembahyang yang disebutkan ni, 10 sembahyang. Okey, wa yusannu al-jahru, disunatkan al-jahru lil mar'ah, menyaringkan suara bagi perempuan, idza lam yahdhur indaha rijalun ajanib, jika tidak hadir bersamanya oleh lelaki-lelaki ajnabi. Kalau tak ada orang lelaki, contohnya keluarga kita sahaja. Nah, jadi sunat juga perempuan baca dengan kuat. Wa yusannu lam yahdur indaha rijalun ajanibu, walakin duna jahri rijal, tetapi kuat perempuan tadi kurang, duna jahri rijal, kurang daripada suara orang lelaki sikit. Maknanya jangan kuat sangat baca macam lelaki, perlahankan sikit.
Walau qadha salatan jahriyatan, kalau seseorang itu mengqadhakan sembahyang kuat fi waqtil isra, pada waktu dibaca diam, aw aksahu, ataupun sebaliknya, fal ibratu bi waqtil qadha, maka yang diambil kira dengan waktu dia qadha. Kita sembahyang isyak qadha pada waktu zuhur, nak baca kuat ke baca perlahan? Baca perlahan, kerana dikira waktu ditunaikan sembahyang itu. Fa in kana lailan, okey, kita ganti nak qadha sembahyang zuhur pada waktu malam. Baca kuat ke baca perlahan? Sembahyang zuhur qadha pada malam hari. Baca kuat ke baca perlahan? Baca? Ya. Baca dengan kuat. Sebab apa? Sebab berlaku pada malam. Fa in kana lailan, kalau waktu malam jahara, dikuatkan. Wa in kana naharan, kalau waktu siang asarra, diperlahankan. Walau kanat nafilatan, walaupun sembahyang itu sembahyang sunat. Wa yusannu al-jahru fi kulli salatin lailiyatin jama'atin, dan disunatkan sembahyang bukan disunatkan menguatkan suara. Yusannu al-jahru fi kulli salatin lailiyatin, pada setiap sembahyang pada malam hari, jama'atan, secara jemaah. Kalau sembahyang pada waktu malam secara berjemaah, maka disunatkan kuat. Wa yusannu tawassutu fi nawafilil mutlaqati bil-lail, dan disunatkan bersederhana pada baca sederhana pada sembahyang sunat yang mutlak di malam hari. Jadi ambil sinilah sunat menguatkan bacaan pada sembahyang malam yang dibuat berjemaah. Atau sembahyang tahajud buat berjemaah kan? Buat berjemaah tahajud ke, buat apa lagi? Buat berjemaah sembahyang tasbih ke, boleh. Sebab apa? Kerana sunat menguatkan suara pada sembahyang malam yang dibuat secara berjemaah. Okey. Yang ke-13, as-sukutu. Al-sukutul ma'mumi wa insatuhu di qiraati imamhi. Makmum diam makmum dan mendengar makmum bagi bacaan imamnya, sunat. Untuk imam baca, makmum sunat diam dan dengar. Jangan diikut sekali. Kecuali tak bunyi lah. Kalau berok mulut saja tak apa. Jangan bunyi lah. Maknanya tu imam baca surah, kita pun hafal juga surah tu, kita nak ikut boleh, tapi jangan berbunyi. Faham Yang ke-14, qiraatul Fatihah lil makmum ba'da ta'min, membaca Fatihah bagi makmum selepas amin. Sunat bagi makmum dia baca Fatihah lepas daripada amin. Maknanya jangan tu imam baca Fatihah dia mula dah baca Fatihah. Faham tak? Tu imam alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dia pun alhamdulillah ya. Sunat makmum baca sehingga lepas tu imam habis amin baru dia baca. Yang ke-15, tatwilu raka'atil ula 'ala tsaniyah, memanjangkan sembahyang rakaat pertama daripada rakaat kedua. Ini juga sunat. Maknanya pada rakaat pertama kita cari surah panjang sikit. Surah yang panjang sikit. Rakaat kedua surah yang pendek sikit. Ay tatwilul qiraati fi al-qiraati faqah, iaitu memanjangkan bacaan. Itu yang paling aula. Sebab ada orang kadang rakaat pertama pendek, rakaat kedua surah panjang. Rakaat pertama surah inna a'tayna, rakaat kedua surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Tak kena dah tu. Okey. Tak salah, semua ini yang paling afdal. Yang ke-16, takbiratul intiqala, takbir intiqala, takbir perpindahan. Ai qaulu Allahu akbar, iaitu dia sebut Allahu akbar inda intiqal, ketika berpindah, min kulli ruknin illa li'tidal, daripada setiap rukun kecuali rukun i'tidal. Jadi dia membaca Allahu akbar pada perpindahan rukun kecuali i'tidal. I'tidal dia baca apa? Sami Allah liman hamidah. Wa yusannu maddu takbir ila an yasila ila rukni alladhi ba'dahu, disunatkan memanjangkan takbir. Maddu takbir, memanjangkan takbir sehingga sampai kepada rukun yang selepas itu. Jadi macam mana? Ini juga biar kita buat dengan cara betul-betul. Macam mana tadi? Macam Allahu akbar. Jadi bacaan atau
takbir itu dipanjangkan sehingga sampai kepada rukuk. Jangan Allahu Akbar, habis takbir tak sampai lagi. Faham tak? Atau Allahu Akbar. Jadi biar sama-sama bila habis dengan sampainya pergerakan kita kepada rukun tersebut. Jangan molek takbir ni, jangan panjangkan bab Allahu Akbar. Itu tak betul tu. Saya dah sebut dah dalam rakaman kan. Dia kena pendek. Ini tak boleh baca dengan ada alif lepas ba, dia akan jadi makna lain. Allah itu gendang. Al-akbar ialah gendang. Gendang. At-tablu. Jadi Allahu Akbar. Allah tak apa panjang, tapi Akbar kena pendek. Okey, yang ke-17, at-tasmi'u 'inda al-i'tidal. Baca sami Allah ketika i'tidal. Wa huwa qawlu sami Allahu liman hamidah. Wa yusannu dhalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Itu sunat bagi tu imam, makmum dan munfarid. Jadi tu imam sami Allahu liman hamidah. Kita sunat jawab macam mana? Macam mana? Tok imam sami Allahu liman hamidah. Kita nak baca apa? Kita baca apa? Tok imam kata sami Allahu liman hamidah. Kita dah sami Allah liman hamidah dulu, baru Rabbana. Ni tengok ni, sunat kepada siapa ni? Kepada imam dan makmum. Jadi makmum, bila tu imam sebut sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sami Allah liman hamidah tu sunat juga, bukan sebut Rabbana lakal hamd saja. Faham? Itu kalau mu'tamad dan mazhab kita. Awak ni terdengar ikut sangat kau di Mekah tu. Mekah ni mazhab lain. Dah, mazhab dia makmum sebut Rabbana lakal hamd. Sebab tu muballigh dia sebut gitu, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita sunat sebut sami Allahu liman hamidah, dan sunat juga sebut Rabbana lakal hamd. Tengok tu. Bagi imam dan makmum pun sunat. Wal munfarid, orang sembahyang seorang pun sunat. Kama qala sahibus safati zubat, katanya wa wad'u yumnahu ala ku'il yasar, letak tangan kanan atas pergelangan kiri, asfala sadrin nadiran mahalla, di bawah dada melihat tempat, mahalla sujudihi wa wajjahtu wajhi kulla, dan baca wajah tu wajhi kesemuanya, wa kullu raka'atin ta'awudhun yusar, dan setiap rakaat baca auzubillah secara perlahan, ma imamihi bi aminah jahar, bersama dengan imam diamimkan dengan kuat, wa suratu wal jahru aw sirun athir, baca surah dan baca kuat ataupun baca perlahan uthir. Dipilih. Wa inda ajnabiyil untha tusir, ketika ada orang ajnabi perempuan hendaklah baca perlahan. Wa kabbiran lisairi lintiqal, dan takbirkan pada sekalian pergerakan lain. Lakinna ma tasmi'u li'tidal, tetapi tasmi' itu bagi i'tidal. Okey. Yang ke-18. Berapa ni? Banyak ni, ya Allah. Ambil dah ni. Apa muka ni? La haula wala quwwata illa billah. 10. Ni saja ni. Rasa kelelahan ni jawab baca belaka tak? Tak apalah. Untuk ilmu. Mana tadi? Okey. Yang ke-18. Yusannu fil ruku', disunatkan pada rukuk, maddu dhahri wal unuq. Maddu ni makna maddu maksudnya meratakan belakang dan tekak. Jadi dia rokok tu, kepala dan tekak dia betul nampak tak? Ratakan. Jangan gini. Nampak tak? Wa nasbu saqaihi, menegakkan betisnya, wa fakhidaihi, dan pahanya. Wa tafriqu bainahuma biqadri shibrin, menjarakkan antara keduanya kadar satu jengkal. Antara kaki dan antara lutut tu jarak satu jengkal. Wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi, pegang dua lutut dengan dua tangannya.
Wa kashfuhuma, mendedahkan. Makna tangan ni jangan pakai sarung tangan. Wa tafriqul asabi'i tafriqan wasata, merenggangkan jari dengan renggangan yang sederhana. Ada jari pegang gini, jangan rapat gini, jangan renggang sangat, sederhana. Wa tawjihuha lil qiblah, mengarahkan jari ke kiblat. Macam mana arah jari ke kiblat? Masa rukuk macam mana jari nak arahkan ke kiblat? Macam mana? Ni lutut nak pegang mana? Pegang mana? Pegang gini. Nak buat mana? Nak buat gini. Buat gini. Buat biasa je, gini je lah. Arah kiblat maksudnya ke arah kiblat. Arah kiblat. Mana dia arah kiblat tu? Faham tak? Pegang gini je lah. Jangan pegang gini. Pegang gini je lah. Makna bukan pegang gini, bukan pegang gini. Biasa pegang, ada gak pegang gini kan? Ada pegang gini kan? Mak arah kiblat maknanya, ni arah kiblat, pegang gini lah. Bukan pegang gini. Faham? Wa fathu basarihi, buka mata. Makna rokok dalam keadaan mata terbuka, jangan tutup mata. Wa an yujafiya rajulu mirfaqahi an jambaihi, merenggangkan lelaki kedua mirfaqahi, kedua apa ni, sikunya daripada dua lambung. Makna rokok jangan rapatkan siku dengan lambung. Tak gini, gini. Faham tak? Tak gini. Faham tak? Bukan gini. Jangan rapatkan gini. Buka. Faham tak? Jangan sampai gini kena orang tolak. Time rukuk tu boleh ke tangan tu lebih daripada dua sebab dah sambungkan badan? Tangan lebih pada lutut sebab tangan panjang. Tangan panjang boleh je, tapi pegang lutut lah. Cara dia bengkokkanlah tangan dia. Faham tak? Pegang lutut lah. Jangan pegang bawah gini. Panjang tangan dia. Boleh jadi keeper lah. Okay. Wa batnahu an fakhidhaihi, perutnya daripada pahanya, renggangkan. Maknanya jangan tundukkan itu, renggangkan perut daripada paha masa rokok ni. Wa nazaru ila mawdi'i sujudi, melihat pada tempat sujud. Wa tarku khafdi ra'sihi, meninggalkan menunduk kepala. Makna kepala tu biasa tegak macam biasa. Kepala gitu. Jangan kepala ini gitu. Nampak tak? Macam biasalah. Kepala biasa. Wa tarku khafdi ra'sihi wa dhikrul ma'thur, dan sunat baca zikir yang dimaksudkan, iaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Al-dhikrul ma'sur fihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Wa bihamdihi ni ada tak ni? Tengok nota kaki. Wa bihamdihi. Ini dah sebut sini. Jadi riwayat wa bihamdihi ni ada dalam datang beberapa riwayat. Jadi tak salah lah kita sebut. Ada yang kata subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim. Tak boleh juga kita tambah wa bihamdi 3 kali. Allahumma laka, kemudian sunat juga kita baca doa ni, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, ya Allah kepada engkau aku rukuk, kepada engkau aku beriman, wa laka aslamtu, kepada engkau aku Islam, khasha'a sam'i wa basari, khusyuk pendengaranku, penglihatanku, wa mukhi, akalku, wa azmi, tulangku, wa asabi, urat-uratku, wa mastaqallat bihi qadami, dan apa yang ditanggung oleh kakiku. Mastaqallat, apa yang ditanggung, qadami, oleh kakiku, lillahi rabbil alamin, kepada Tuhan. Okey, 19. Yusannu fil i'tidal, sunat pada i'tidal, irsalul yadayhi fi, melepaskan tangan. I'tidal tangan lepas, itu sunat. Wa an yaqula hala raf'i ra'sihi, dan berkata ketika
angkat tangan, angkat kepalanya. Bila angkat kepala daripada rukuk, dia kata Sami Allahu liman hamidah, wa ya'ti bidzikril maqsud, dan dia datangkan zikir yang maksud. Antara zikir maksud apa ni? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma. Segala puji bagi engkau, puji-pujian yang banyak, yang baik, yang berkat, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang ada keduanya. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa yang engkau hendaki selepas itu. Ahlat tsana'i wal majdi, engkaulah yang layak kepujian dan keagungan. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd, perkara yang paling berhak berkata oleh hamba, dan kami semua ialah hamba kepada kamu. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang menghalang apa yang engkau beri, dan tiada yang dapat memberi apa yang engkau halang, dan tidak memberi manfaat orang yang mempunyai manfaat akan engkau sebagai apa-apa manfaat. Panjang sunat. Ini antara bacaan yang sunat baca masa i'tidal. Lebih pada itu dah sunat lah, sebab dia rukun pendek saja. Jangan panjang-panjang sangat rukun yang pendek ni. Wa yusannul kunutu, disunatkan kunut. Kunut ni sunat ab'ad bila fi mawdi'ihi, pada tempatnya. Wa kaunuhu bilafzil jam'i, dan sunat dengan lafaz jamak. Afdaluhu Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Jangan salah tu. Wa ta'alaik. Ada baca dengan kah pula, bukan? Wa ta'alaita. Wa ta'alait. Falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Itu salah satu riwayat doa kunut. Ada riwayat lain doa kunut, riwayat Sayyidina Umar. Ni doa kunut ni dekat nota kaki tu. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa naqla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jadd bil kuffari mulhid. Jangan tu, jangan kita baca ni. Ini juga sunat. Ini doa kunut Sayyidina yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Okey. Jadi hak ni sunatlah. Jadi kalau lepas pada tu sunat apa? Sunat selawat. Wa yusannu fihi raf'ul yadain, sunat angkat tangan. Masa kunut sunat angkat tangan. Wal jahru, sunat baca kuat. Wa ta'min, sunat amin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wasallam. Sunat selawat pada selepas kunut. Lepas tu kita nak baca doa apa? Doa Palestin, doa kunut nazilah bolehlah. Lepas tu kita tutup dengan selawat. Faidatun, ada satu faedah. Al-kunutu kisman, kunut ada dua jenis, dua bahagian. Kunutun ratibah, kunut yang ratibah. Ratibah ni makna yang selalu, yang sentiasa berulang. Wa huwa fi mawdi'ain, ada pada dua tempat. Pertama, fil i'tidal lisani min salatil fajr, pada i'tidal kedua sembahyang subuh. Itu ada sokmo. Yang kedua, fil i'tidal lil akhir li salatil witri fi nisfi sani min Ramadan, pada i'tidal rakaat akhir sembahyang witir pada separuh kedua Ramadan. Itu berulang tiap-tiap kali. Separuh Ramadan makna malam ke berapa? Malam ke-16. Malam ke-16. Esok tu hari 16. Jadi malam tu sunat kita baca kunut pada witir rakaat terakhir. Jadi kunut ni kalau tinggal sunat ab'ad ni. Kalau tinggal tu sunat sujud sahwi. Yang kedua kunut nazilah.
Yusannu fi jami'il maktubat, sunat pada sekalian semayang wajib, semayang maktubat, semayang fardu, idza nazalat nazilatun, bila berlaku nazilah. Nazilah ni makna perkara-perkara besar lah. Bil muslimin, dengan orang Islam, fi ayyi makan, pada mana-mana tempat, maka sunat kita buat kunut nazilah. Wala yushtaratu an yakuna fi mahalli nazilah, tidak disyaratkan orang itu pada tempat berlaku perkara tu. Tak, tempat berlaku perkara tu, kita tak berlaku pun musibah situ, tapi musibah kat lain, sunat juga kita kunut nazilah untuk orang sana. Bagaimana kita buat pada orang Islam di Palestin. 21. 21. Sebelum tu ada soalan tak? Sambung ni, panjang ni. Ada apa berapa ni? Satu, banyak ni. Okey. Dah 21. Yusannu fi sujud, disunatkan pada sujud, wad'u rukbatayhi, letak dua lutut, summa yadayhi, kemudian dua tangan, summa jabhatihi, kemudian dahi, wa anfihi ma'an, dan dahi dan juga hidung sekaligus. Cara turun ni, dia ada cara turun. Macam mana cara turun yang paling afdal? Ya Allah, apa dia? Cara turun paling afdal macam mana? Cuba buat sekali. Buat. Cara turun mana? Tak tepi tu. Cara turun sujud. Kiblat belah ni kan. Tengok. Mana? Mula-mula macam mana? Lepas tu turun macam mana? Lutut dulu. Lutut dulu. Lepas tu tangan, baru dahi dan juga hidung. Itu cara paling afdal. Ada orang turun tangan dulu kan. Kalau sakit tak apalah. Kalau dia sakit ni usul, tak masalah orang turun. Memang tak boleh turun lutut dulu, jatuh dia, sakit dia. Ni keadaan biasa, sunatnya turun apa? Turun lutut dulu, baru tangan. Itu yang berdasarkan kepada hadis yang Nabi larang sujud, turun sujud macam unta. Kerana unta ni dia turun depan dulu. Unta turun depan dulu. Pernah tengok tak unta turun macam mana? Cari tengok. Saya turun unta ataupun burukul ibil. Cari dalam bahasa burukul ibil. Buruk al-ibil. Barawaka. Tengoklah unta turun mana? Unta turun depan dulu. Jadi kita jangan turun depan dulu. Kalau turun juga ada masalah, ni cara yang paling afdal. Nabi larang daripada turun macam turun unta. Okey. Wa an takuna yadahu mansyurataini, dan tangan itu terbuka, la maqbudatain, bukan tutup. Tangan buka, jangan tutup, jangan genggam. Wa an takuna asabi'uhuma madmumatan la mufarraqatan, jarinya madmumah, jarinya dirapat, jangan mufarraqah. Faham itu? Jarinya dirapatkan. Rapat pun makna rapat yang sederhana ni lah. Wa an takuna muttajihan lil qiblah, dengan menghadap kiblat. Makna sujud gini, kiblat gini, bukan gini. Faham ke depan. Wa an yujafi ar-rajulu baina mirfaqaihi wa jambayhi wa baina batnihi wa fakhidhaihi, bahawa meregangkan orang lelaki antara siku dia dengan lambung dia, hantam perutnya serta betisnya, pahanya. Jadi kena renggang. Lelaki, perempuan dia rapatkan. Wa an yarfa'a sa'idahi 'anil ardi, angkat dia punya sa'id ni daripada tanah. Makna jangan duduk tangan letak tanah gini, angkat. Faham tak? Wa aksuhul mar'ah, sebaliknya perempuan sebaliknya. Apa dia perempuan sebalik? Nombor 1, tudammu baina mirfaqaiha, rapatkan sikunya, wa jambaiha, dan juga siku dengan lambung kanan kirinya, wa baina batniha wa fakhidaiha, antara perut dan juga pahanya rapat,
Wala tarfa'u sa'idaiha 'anil ard, jangan diangkatkan tangannya daripada tanah. Wa kullu dzalika li'annahu asturu laha, kerana demikian itu lebih menutup bagi perempuan. Okey. Lagi dia kata sini, wa an yufariqa baina rijlaihi biqadri shibri. Kaki masa sujud jaraknya satu jengkal. Wa kadzalika baina rukbatayhi, begitu juga antara dua lututnya. Wa an yada'a yadayhi hadwa mankibai, tangan macam mana? Tangan duduk setentang dengan bahu. Maknanya sekira-kira kalau ada barang jatuh daripada belakang bahu akan kena atas tangan. Tangan kita masa sujud setentang dengan bahu, bukan dengan muka, bukan depan, tapi setentang dengan bahu. Ni paling aula ni, tak mana-mana pun tak masalah sebenarnya. Okey. Wa nasbu rijlaihi, mendirikan kaki, tapak kaki. Wa tawjihu asabi'ihima lil qiblah, dan mengarahkan jari-jari kaki ke kiblat. Jadi tapak kaki diangkat, dan jari tersebut dilipat supaya mengarah kepada kiblat. Wa li'timadu ala batnihima, dan bergagah di atas perut jari kaki. Wa an yakshifa yadayhi wa rijlaihi, yakshifa ni makna membuka tangan dan kakinya. Makna lelaki lah ni. Lelaki tangan dan kakinya buka. Jadi makna makruh semayang tutup kaki, pakai stocking, pakai sarung tangan. Wa satruku li rukbatayhi, dan tutup dua lutut. Lutut wajib tutup lah. Wa an yasjuda ala jami'i jabhatihi, sujud atas seluruh dahinya. Wa batini asabi yadai, dan juga perut jari-jari tangan dan kakinya. Wa fathu basarihi, buka mata. Wa tasbih, baca tasbih subhanallah a'la. Wa ayati bi dzikril ma'thur, sunat dia baca doa yang maksud. Wa an yajtahida fi du'a, dan bersungguh-sungguh. Yajtahida ni bersungguh-sungguh dalam doa. Kama qala sahibu saftiza wa raf'u batni sajidin an fakhidai, mengangkat perut orang yang sujud daripada betisnya, daripada pahanya. Mufarriqan kasyibri baina qadamai, dengan dijarakkan satu jengkal antara dua kaki. Wa dzikrul ma'sur fi, zikir yang disunatkan baca masa sujud apa dia? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali. Allahumma laka sajadtu, kepada engkau aku sujud. Pada engkau aku sujud. Nama sajad ni molek orang je tak molek dah. Walaka sajadtu, nama sajadtu dah. Tapi sayang Allahumma laka sajadtu, kepada engkau aku sujud. Wa bika amantu, kepada engkau aku beriman. Wa laka aslamtu, kepada engkau aku Islam. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ni sunat baca juga masa sujud biasa. Bukan sujud sejadah saja, sujud biasa pun sunat kita baca. Okey, habis. Yang kedua, yusannu fil julusi baina sajdataini, disunatkan pada duduk antara dua sujud. Apa dia? Al-iftirash, duduk iftirash. Duduk iftirash tu duduk tahiyat awal tu lah. Wa huwa ay yaj'ala ka'ba rijlaihi yusra, dijadikan ka'ba rijlaihi yusra farshan lahu. Apa dia? Kita panggil tumit. Bukan, Ka'bah ni makna buku lali. Kaki kirinya hamparan baginya. Kita duduk atas buku lali kaki kiri dah. Kita hamparkan kaki kiri. Wa yansiba rijlahul yumna, ditegakkan kaki kanan dia. Wa yuwajjiha asabi'aha lil qiblah, dan kita arahkan jari kaki kanan ke kiblat. Angkat tu dan arahkan kaki. Wa wad'u yadayhi 'ala fakhidhaihi, letak tangan pada paha. Dapat fakhidhaihi, pada apa? Yalah, pada pahanya. Qariban min rukbatayhi, hampir dengan lutut. Jadi tangan tu letak, kata ni paha. Macam mana? Ni paha. Tak sini. Faham tak? Tak hampir dengan lutut. Wa nashru asabi'ihima, membuka jari-jarinya, bukan genggam. Jangan tak gini.
Yang tak gini, buka. Wa dhammuhuma, rapatkannya, rapat yang sederhana. Wa tawjihu asabi'ihima lil qiblah, dan hadapkan jari ke kiblat. Wa an ya'tiya bid du'a'il ma'thuri fi, dan mendatangkan doa maksud padanya. Ngantuk kan? Ngantuk. Minum air ke, dengan celak ke, tulis. Okay, az-zikrul maqsud, doa yang maksud padanya apa dia? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Macam biasalah. Yusannu fi tasyahudil akhir, sunat masa tasyahud akhir apa dia? At-tawarruku, duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk atas punggung. Punggung tu diratakan pada tempat duduk. Wa wad'u yadihi al-yusra, letak tangan kirinya. Wa sa'idiha, dan juga lengannya. Alal fakhidil yusra, di atas paha kiri. Mabsutatan, dalam keadaan dibukakan jari. Madmunatan, dan dirapatkan sederhana. Muhazian biru'usiha tarfa rukbati, dengan setentang hujung jarinya dengan hujung lutut. Wa wad'ul yadil yumna, meletakkan tangan kanan. Wa sa'idiha, dan juga lengannya. Ala al-fakhidil ayman, atas paha kanan. Wa tarfa rukbati, dan juga hujung lututnya, lutut kanan. Maqbudatan, dalam keadaan tangan tu digenggam, tangan kanan digenggam. Illal muhallilah, kecuali jari telunjuk genggam, tangan kanan genggam kecuali jari telunjuk. Wa wad'ul ibham asfala muhallalah, ibham ni jari ibu bawah ni, faham ni? Au bijanibiha, bawah atau tepi, boleh tak? Bawah atau tepi, cara dia bawah atau tepi. Wa raf'ul muhallilah, dan mengangkat jari telunjuk. Inda qawlihi illallah, ketika la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila tahrikin laha, tanpa menggerakkan. Jadi angkat la ilaha illallah, tanpa gerak-gerak lah. Jangan la ilaha illallah lah. Itu atau begini, tanpa menggerakkan, sekali angkat je. Bila tahrikin laha hatta salam, sehingga angkat sampai hingga salam. Jadi lepas angkat tak payah turun lah. Lepas angkat tak perlu turun. Wan nazaru ila al-muhallilah, mata kita menghadap kepada jari yang kita angkat tadi. Mata kita angkat ke jari. La asyhadu an la ilaha illallah, mata kita memandang kepada jari. Ba'da raf'iha ila salam, sehingga kita angkat dia sampai ke, kita tengok sampai salam. Wal ityanu bi akmalit tasyahudi, mendatangkan tasyahud yang paling sempurna. Fayazidu khamsa kalimat, dan menambahkan 5 kalimah. Wahia al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu. Wa lam ta'rif fi salamatain. Maknanya macam biasa tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Wal ityanu bi akmalis salati ala nabi, dan mendatangkan selawat yang paling sempurna ke atas Nabi. Fayazidu wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, tambah ke atas ahli keluarga, isteri dan anak keturunan baginda. Kama qala sahibus safwatiz zubat wa sabbihin raka'ta au in tasjudi, tasbihlah jika kamu rakaat dan jika kamu sujud. Wada'alal fakhdaini fit tasyahudi, letaklah tangan atas dua paha pada ketika tasyahud. Yadaika, dua tangan kau. Wadmum nashiran yusraka, genggam dengan dibukakan tangan kiri. Waqbid siwa sababatin yumnaka, dan genggamkan selain daripada jari telunjuk, apa dia? Tangan kananmu. Wa inda illallahi fal muhallilah, ketika
la illallah, hendaklah jari telunjuk, irfa' li tauhidil ladzi sallaitalah, angkatlah jari tadi untuk sebagai isyarat tauhid bagi Tuhan yang kamu sembahyang kepadanya. 24. Yusannu doa ba'da tasyahudi wa qabla salam. Sunat baca doa selepas tasyahud dan sebelum salam. Lepas habis tasyahud akhir, sebelum salam, sunat kita berdoa. Wala yutawwiluhu ziyadatan ala qadri tasyahudi wa salati ala nabi. Dan jangan dipanjangkan lebih daripada kadar tasyahud dan selawat atas Nabi. Jangan panjangkan lebih daripada kadar tasyahud dan selawat atas Nabi. Ya. Wa afdaluhu, yang paling afdal ialah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini sunat ni, Nabi pesan supaya berdoa, baca doa ni selepas daripada tasyahud sebelum salam. Aku minta berlindung daripada azab jahannam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah dajjal, wa minal maghrami wal ma'sam, daripada dosa dan juga daripada hutang dan juga dosa. Al-maghram itu hutang, maksam ni dosa. Allahumma ghfirli, ampun bagiku, ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang telah aku lalu, apa yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku sembunyi, apa yang aku buat zahir. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, apa yang aku melampau dan apa yang engkau lebih tahu daripadaku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau lah yang mendahulukan, engkau lah yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Wa du'a alladhi 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baca doa yang Nabi ajar Sayyidina Abu Bakrin. Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar. Apa dia? Wa huwa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Ya Allah, aku zalimi diri aku zalim yang banyak dan lagi besar. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant, tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni, ampunlah keampunan di sisi Engkau dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Kasihan belas. 25. Yusannu fis salam, disunatkan masa salam, ayyabtadi abihi wa wajhuhu mustaqbilul kiblah, mula baca salam dalam keadaan muka menghadap kiblah. Assalamu alaikum, wa rahmatullah baru paling macam cara dia gitulah. Mula dengan muka menghadap kiblat. Wa taslimatus saniyah, dan juga sunat salam yang kedua. Wal iltifatu, berpaling, haisu yura khadduhu fi taslimataini minal khalif, sekira-kira dia nampak pipinya ketika salam di belah belakang. Makna orang belah belakang nampak pipi kita. Paling assalamualaikum warahmatullah. Kalau orang belakang nampak pipi kita. Jangan assalamualaikum. Tak. Jadi mula assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah baru paling Wa ayyabtadi al-iltifat inda mim. Mula berpaling ketika mim, assalamualaikum warahmatullah. Bila habis mim baru mula berpaling. Wal intihau minas salam ma'a intihai minal iltifat. Selesai salam dengan selesainya berpaling. Assalamualaikum warahmatullah. Faham Wa tayamunu fihi, mengkanankan, paling belah kanan dulu. Wa ayazida qalahu wa rahmatullah, dan tambah wa rahmatullah tu sunat. Wa idrajus salam, idraj salam maknanya mensegera, melajukan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Panjang. Idraj ni maknanya baca dengan assalamualaikum warahmatullah. Baca dengan idraj salam. Wa adamu maddihi, tidak memanjangkan salam. Terutama Tok Imam, jaga. Sebab kalau Tok Imam, kalau jenis makmum tak pandai, Tok Imam assalamualaikum warahmatullah, Tok Imam tak habis assalamualaikum, makmum assalamualaikum dah, batas sembahyang makmum. Jadi makmum kena jaga. Kita jadi Tok Imam kena jaga supaya jangan, kalau makmum jahil ni, boleh jadi ada makmum yang jahil tak belajar. Jadi kita kena buat supaya makmum tu tak batal sembahyang dia. Assalamualaikum warahmatullah, sekadar mampulah. Jadi salam tu jangan kita panjangkan.
Sama juga takbir. Takbiratul ihram sunat pendek. Allahu akbar. Takbiratul ihram. Takbir intiqalat lain sunat panjang. Kenapa? Kerana takbiratul ihram ni kita nak masuk sembahyang segera. Andai kata ada makmum yang tak pandai, tak reti, kita Allahu akbar. Kita dah habis lagi, dia dah Allah dah. Mana sah sembahyang? Sembahyang dia tak sah. Jadi kita takbiratul ihram kita sunat pendek. Allahu akbar. Cuma takbir lain tu kita panjangkan. Wa ay yafsila baina taslimatain biqadri subhanallah. Ceraikan antara dua salam kadar subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul kejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Depan balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa niyatul khuruj minas solah. Niat keluar pada sembahyang ma'a taslimatil ula, beserta salam yang pertama. Hak ni jaga molek ni. Niat salam ni sunat je. Niat keluar sembahyang ni sunat, tapi jaga molek ni. Kalau salah buat, jadi tak kena sembahyang. Baik-baik tak payah buat lah. Amal-amal tu guru kita pun pesan, kalau kita tak payah buat lah. Sebab apa? Niat keluar sembahyang mesti niat sama dengan salam. Jangan sebelum salam. Kalau sebelum salam kita niat keluar sembahyang, sembahyang kita batal. Sebab kita tak salam ni. Kalau selepas salam niat kita tak jadi, sebab salam pindah. Jadi dia kena buat betul-betul. Jadi payah-payah tak payah buat. Okey. Niyatul khuruj minas salah ma'a, beserta taslimatil ula, salam pertama. Wa an yanwi salam 'alal malaikati wal mu'minil insi wal jinni fi taslimataini. Dia niatkan beri salam kepada orang Islam, kepada malaikat dan orang mukmin manusia dan jin pada dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia beri salam tu sembahyang, niat keluar sembahyang, dan niat beri salam kepada orang yang ada sebelah kanan di kalangan malaikat, manusia ataupun jin. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia niatkan salam tu kepada malaikat yang ada belah kiri, manusia dan jin yang ada belah kiri. Apa tak? Apa bezanya? Bezanya awak dapat pahala. Kalau awak tak niat ni, awak tak ada pahala beri salam ke orang. Faham tak? Awak beri salam sama ni tak ada niat. Tak ada niat beri salam ke malaikat, ke orang belah kanan, belah kiri, atau jawab salam untuk imam. Tak ada pahala. Pahala boleh pahala salam sembahyang lah. Tidak ada pahala salam beri salam ke orang. Faham tak? Itu penting belajar. Wa yanwi ar-radda 'ala al-imam fi ihdahuma. Dan dia niatkan jawab imam. Kalau dia makmum, tok imam beri salam kan? Tok imam beri salam. Salam tok imam sama jawab. Makmum jawab. Makmum jawab dengan salam makmum. Jangan dia jawab sebelum salam. Tok imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita Waalaikumsalam. Boleh tak gitu? Tak boleh kan? Boleh tak? Tok imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita Waalaikumsalam. Baru kita beri salam. Boleh tak? Boleh tak? Tak tahu. Tak tahu. Jawapannya batal sembahyang. Bukan masalah boleh tak boleh, batal sembahyang. Sebab apa? Kita pergi jawab salam orang masa tengah sembahyang. Kita cakap dengan dia tu. Jawapannya batal sembahyang kalau kita pergi jawab salam untuk imam. Cara macam mana? Cara dia salam kita tu kita niatkan jawab. Salam kita masa kita nak beri salam untuk habis sembahyang tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu kita niatkan jawab bagi salam untuk imam. Jangan pergi jawab salam untuk imam tu. Salam kita tu dah kita niatkan jawapan. Jangan kita pergi jawab salam buat berbeza. Nanti saja-saja batal sembahyang. Kama qala sahibu safati zuba wa thani min taslimati iltifatihi wa niyatul khuruji min salatihi yanwi imamu hadirihi bisalam wa hum nawaw raddan ala hadzal imam. Yang kedua daripada salam iltifatihi, berpaling, wa niyatul khuruj, dan niat keluar, min salatihi, yanwil imam, meniatkan imam hadirihi, orang yang hadir dengan salam, niatkan salam, wa hum nawaw, dan mereka meniatkan raddan ala hadzal imam, menjawab kepada salam imam tu. Yang ke-26, apa dia? Yusanu jalsatul istirahah, sunat duduk istirahah.
Bila duduk istirahat ni? Fi kulli raka'atin yakumu ba'daha, pada setiap rakaat yang dia kena berdiri, yang tak ada duduk. Mana rakaat ke berapa ada? Rakaat kedua dan ketiga. Yang mana lepas sujud kita bangun kan? Sebelum bangun tu duduk istirahat sekejap. Duduk tu dia panggil duduk istirahat, faham tak? Kita lepas sujud boleh je bangun kan? Kita tak ada duduk tahiyat awal sebab rakaat pertama dan ketiga. Jadi sebelum kita bangun kita duduk sekejap. Duduk itu panggil duduk istirahat. Wa waqtuha 'inda al-qiyam min ar-rak'atil ula wa ats-tsalitsah. Waktunya ketika berdiri daripada rakaat yang pertama dan juga ketiga. Wa yusannu takhfifuha, sunat sekejap, meringankan. Maknanya sekejap je, duduk sekejap je. Fala yutawiluha, jangan dipanjangkan, ziyadatan ala jilsatil julus baina sajdatain, lebih daripada duduk antara dua sujud. Jangan lebih. Jangan lebih daripada doa sujud. Wa yusannu maddut takbir, sunat dipanjangkan takbir min ibtida'i raf'ihi, mula daripada angkat kepala, minas sujud, daripada sujud ilal qiyam. Jadi takbir ni panjanglah sebab pergerakannya panjang kan. Kita nak bangun Allahu Akbar, nak bangun tu kan. Jadi takbirnya kita panjangkan sampai kita sempurna bangun. Jadi kalau imam itu pandai, dia ikut tata cara ni, kita yang datang pun duduk luar masjid, kita tahu dah ni tok imam ni ada kat mana ni, tok imam ni bangun rakaat baru. Kita boleh tahu dah. Berdasarkan apa? Berdasarkan lama ataupun pendeknya takbir tok imam. Kama qala sahibu sahbati Zubat, wa jalsatur rahati khaffifanha fi kulli rak'atin taqumu anha. Duduk istirahat itu ringankannya pada setiap rakaat yang dibangun daripadanya. 27 yusannu tasyahudul awwalu, sunat tasyahud awal. Tasyahud awal sini jadi sunat af'al. Wa yusannu fihi ma qad taqaddama fi tasyahudil akhir, disunatkan pada tasyahud awal apa yang telah lalu pada tasyahud akhir. Illa salata 'alal al, kecuali selawat ke atas keluarga. Fa fihi khilaf, berlaku khilaf. Wa ikhtirul qawli bi sunniyatiha li sihhatil hadis, dipilih pandangan yang mengatakan sunat juga Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kerana hadis yang sahih. Li adami wujudi tatwil, kerana tidak berlaku panjang. Law ata biha, kalau didatangkan selawat pada keluarga. Fa yaqulu Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa alihi. Gitu. Lepas tu bangunlah. Wa illa, kecuali at-tawarruka, kecuali tawarruk. Fayaftarishu, maka duduk tahiyat awal duduk iftirah je, bukan duduk tawarruk, bukan. Wala ya'du ba'dah, wala yad'u ba'dahu, dan tidak sunat berdoa lepas tu. Tasyahud awal tak sunat berdoa. Li'annahu mabniyun 'ala takhfif, kerana tasyahud awal ni dibina atas meringankan. Yang ke-28, al-i'timadu biyadihi 'ala al-ardi 'inda al-qiyam, bergagah. I'timad ni makna bergagah kepada tangan, berpeganglah, berpegang pada tangan ni makna bergagah di atas dua tangannya ketika bangun daripada tanah ketika nak berdiri. Min sujudin, berdiri pada sujud, atau tasyahudin, atau berdiri pada tasyahud, atau istirahatin, ataupun berdiri pada duduk istirahat. Maknanya kita bangun dengan tangan, kita bergagah di tangan. Okey, cara dia macam mana? Dia duduk kat sini. Macam mana cara nak bangun? Nak bangun daripada sujud macam mana? Buat macam mana cara? Macam mana cara dia? Tangan. Sujud nak bangun, tangan macam mana? Mana tangan? Macam mana sujud? Sujud nak bangun, kena bergagah di tangan. Macam mana? Wah. Tak faham. Ni sepanjang saya cakap ni dia faham. Betul. Macam mana? Nak bangun daripada sujud macam mana? Bergagah di tangan, bergantung, jangan kuatkan di tangan dia daripada bangun daripada tanah untuk bangun. Macam mana? Buat tak faham kan? Bangun sujud macam mana?
Tangan macam mana? Buat. Macam mana? Okey, betul. Bangun. Betul, bangun macam mana? Dok tu. Waktu dok tu. Macam mana? Betul? Apa sebelah? Dua belah. Dua belah. Gitu. Depan tangan apa? Tepi. Bangun. Bangun. Tangan gini bukan gini. Ini nak pumping. Tangan gagah ni. Faham tak? Bangun dengan gagah tangan. Buka. Bukan gini. Boleh je gini pun. Ni kita cerita yang afdal. Kan kita cerita batal ataupun sah ataupun batal ni. Okey. Mana lagi? Tu iktimad tu, berpegang pada dua tangannya daripada atas tanah ketika bangun daripada sujud. Yang ke-29, at-tasbih minar rajuli, tasbih daripada lelaki, wa tasfiq, tepuk bagi wanita izana bahu syai, kalau berlaku sesuatu. Kalau perempuan tepuk tangan, iaitu tapak tangan kanan atas belakang tangan kiri. Kalau lelaki tasbih, subhanallah. Tasbih tu niat kita zikir bukan niat beritahu. Kalau niat beritahu tak sah, yang akan jadi batal. Niat berzikir. Yang ke-23, al-khusyuk fi kulli salah, khusyuk pada setiap sembahyang. Apa makna khusyuk? Wa huwa sukunul a'dha, diam anggota, ma'a huduril qalbi, dengan hadir hati, wa tadabburil qiraati, mentadabbur bacaan, fayambaghi takalluful hudur, maka sayugia dipaksa hadir hati, wa kullama tafallata minhu, setiap kali tafallata, tafallati makna lari, ataupun tafallata fikiran itu liar, terlepas fikiran, a'adahu, pulangkan balik, wa talabahu, dan cari balik khusyuk tu. Bila mana khusyuk tu cuba nak lari, kekhusyukan dan penumpuan kita dia lari, kita ambil balik dia dan hadirkan balik. Fayakunul hudur fi kulli salah, dan itu hadir hati itu pada semua sembahyang kita, sepanjang sembahyang. Fa illam yastati', kalau tak mampu, fa fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempatlah, kama qala ba'dhum. Kalau tak dapat sepanjang sembahyang, tak dapat nak hadir hati semua, maka paling kurang 3 tempat ni biar kita khusyuk dan hadir hati. Pertama, ketika perkataan wajjahtu wajhi, satu. Yang kedua, ketika kata kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga ialah ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Situ. Dan sebenarnya ada satu di tempat yang mana hak ni paling patut kita jaga khusyuknya hudu, iaitu masa niat. Allahu akbar. Tapi waktu memang syarat dah tu. Cumanya tambahan daripada itu ialah kita khusyukkan di situ. Faidatul qala al-Imam Ghazali rahimahullah, al-muhafazatu ala salati, menjaga sembahyang takunu bi salasati asya'a, berlaku dengan 3 perkara. Pertama, isbagul wudu, kita meratakan air wudu. Yang kedua, al-iksaru minal adiyati fi salatihi kulliha, memperbanyakkan doa dalam sembahyang. Yang ketiga, takalluful hudur, paksa hadir hati. Yang 31 apa dia? At-tazayyun, berhias, wa tajammul, bercantik-cantik dalam sembahyang. Wa dzalika bi umur, boleh berlaku dengan 3 perkara. Pertama, lubsul imamah, pakai serban. Pakai serban sunat bagi lelaki serban ni mana-mana kain yang dibalut di kepala. Yang kedua, lubsul rida, pakai rida. Kain yang tak di atas bahu.
Yang ketiga, lubsul jubbah, pakai jubah. Jubah ni ialah pakaian luar. Kalau jubah biasa tu komis. Pakaian jubah biasa tu komis. Hak ni pakaian luar tu. Awak tengok Tok Imam ataupun Tok Bilal kan, dia ada macam kok luar tu. Kok luar tu panggil jubah. Kalau pakaian jubah awak biasa tu dia panggil komis, gamis. Hak jubah ni pakaian luar tu. Yang ketiga, lubsul khatam, pakai cincin. Lubsul tailasan, memakai tailasan. Serban, awak pakai serban, lepas tu awak ambil kain, awak letak atas kepala. Itu tailasan. Dah tengok tailasan? Fi haqqi man yali, tapi tailasan ni bagi hak orang yang berhak jelah. Biasanya ulama, imam dan orang-orang yang soleh. Yang keenam ialah tatayyub. Tengok tailasan. Pernah dengar tak tailasan ni apa? Tak tahu. Tailasan. Masya-Allah. Ni orang Yahudi. Yahudi dipakai kat tailasan. Yahudi pakai kat tailasan ni. Tapi kita tak mahu tailasan Yahudi ni. Tailasan mana? Habib Umar bisa pakai. Tailasan. Orang mazhab Maliki bisa pakai. Mana ni? Apa tu beg ni pula ni? Saya tunjuk Habib Umar. Syekh Muhammad Ali Maliki pakai mana tadi? Dia biasa pakai naik khutbah, dia biasa pakai. Kalau dia khutbah dia ni. Kalau dia khutbah dia biasa pakai. Dia pakai semua, nampak? Iaitu serban yang diletak, kain yang diletak di atas serban. Itu dia panggil tailasan. Ada seorang lagi biasa. Kerana tailasan ni dalam mazhab Maliki sangat-sangat dijaga dan itu. Apa ni? Syekh Muhammad Alawi Maliki. Muhammad Alawi Al-Maliki. Al-Maliki. Syekh Muhammad Ali itu biasa pakai tailasan. Tak, itu serban. Ni. Kain yang dipakai di atas serban. Syekh Muhammad Ali biasa pakai tailasan. Nampak ni? Serban. Ini serban biasa. Itu serban. Kain yang lain dipakai di atas serban. Dipanggil tailasan. Ni arwah almarhum Buya Sa. Ni ayah dia ni. Said Abbas Al-Maliki. Said Alawi bin Abbas ni. Serban, lepas tu dia pakai kain satu lagi tu. Itu panggil tailasan. Itu bagi orang yang layak sajalah. Tapi zaman sekarang macam-macam orang buat dah. Faham tak ni tailasan ke apa? Okey. Itu dipanggil tailasan. Ni ayah dia ni. Ayah Said Muhammad Alawi. Baik. Kat mana tadi? Yang seterusnya, yang ke-32, ayusalliya ila sutra, semayang menghadap ke sutra. Semayang menghadap sutra. Sikit lagi. Alhamdulillah, ya Allah. Bila habis ni. Ya, ini tak senang ke nak habis? Menghadap sutra. Wa sutratu, mas'alatu sutra muslim. Sutratul musalli. Sutra tu apa? Tahu tak sutra apa? Apa dia? Siapa dia awak tahu ni? Apa dia sutra? Apa dia sutra? Apa dia sutra? Tak tahu. Sutra semayang ni makna penghalang dia. Jadi orang semayang tu dia kena letak depan sutra untuk sebagai orang boleh lalu selepas pada tu dan menanda bahawa ini kawasan semayang dia. Maratibus sutra arba'. Martabat sutra ada 4. Pertama, syakhis. Syakhis ni benda yang tegak. Au jidar ataupun dinding. Au sariyah ataupun tiang. La yunqasu irtifa'u dhalika, yang tidak kurang tinggi dia an thulutsai dhira'. Jangan kurang daripada dua hasta. Ni satu hasta, dua hasta jangan kurang. Maknanya dua hasta dan lebih. Jangan pendek sangat. Sutra awak apa? Sutra awak tak handset. Tak boleh. Ataupun awak tak benda ni. Awak tak depan. Tak jadi. Dia kena tinggi paling kurang 2 hasta dan lebih. Bukan 2 hasta, 2/3 hasta. 2/3 hasta dan lebih. Ini satu hasta, 2/3 hasta dan lebih. Wala yab'udu anhu, dan jangan jauh daripada seseorang akthar min salasati zira'. Janganlah jauh lebih daripada 3 hasta.
kita nak letak sutrah tu, penanda tu, jangan jauh sangat. Letak 5 hasta ataupun depan 10 kilo. Tak boleh. Letak dalam lingkungan 2-3 hasta daripada kita. Jarak yang mana kita jarak semayang. Kita 3 hasta lah paling banyak. Jangan depan sangat. Okey. Jadi itu pertama. Yang kedua, yang siba asa. Dia pacokkan tongkat. Yang pertama, kalau ada dinding, cari dinding dulu semayang. Atau ada tiang, cari tiang dulu semayang. Kerana tiang tu jadi sutrah kita. Dinding jadi sutrah kita. Yang kedua, tak ada, pacokkan tongkat. Ini kalau kawasan kat luar lah. Yang ketiga, ayafrusha sajdatan, menghamparkan sejadah. Yang keempat, ayakhutta khatta, buat garisan. Buat garisan. Okey. Garisan tu mana? Garisan dia. Buat mana garisan? Garisan buat mana garisan? Macam mana? Garis. Kalau macam buat semayang di padang pasir lah contohnya. Kawasan. Nak buat garisan mana? Garisan bukan gini. Gini. Memanjang. Kadar awak nak semayang ni buat garisan gini. Maknanya orang tak boleh lalu kawasan ni. Orang lalu lepas pada tu. Faham tak? Faham tak kan? Senyap je. Semayang. Dia buat garisan macam ni. Garisan memanjang. Bukan garisan gini. Baru tadi tak faham tu. Orang kata dah tak faham. Tanya. Garisan memanjang gini. Maknanya orang takkan lalu lebih pada ni. Bukan garisan depan gini. Okey. Baik. Wal afdalu fi sutrah an takuna an yaminihi aw yasari. Afdalnya sutrah itu di belah kanan atau kiri dia. Wa idza kanat as-sutratu mu'tabaratan, kelah ni ke? Bukan. Jika sutrah itu diambil kira fa yahrumul murur, maka haram orang lalu melalui sutrah tu, tak boleh. Wa yundabu lil musalli daf'ul mar, dan sunat bagi orang yang semayang halang. Ada orang nak lalu ke? Sunat kita tahan. Faham tak? Ada orang nak lalu. Contoh, kita buat ada sutrah, lepas tu orang nak lalu. Nak lalu, sunat kita tahan. Sunat apa? Ni belakang ni. Buat apa tu? FB ke apa? Lama dah Hana tengok Intan main set out. Daripada tadi saya tengok. Lagi ni duduk sini kan. Jangan buat gitu. Kelas ni ilmu. Dan bukan saya ajar ilmu dok guna kan. Baik. Jadi apa ni? Kita sunat halang. Faham? Jadi orang tak boleh lalu kawasan ni. Kawasan tu. Baik. Maka haram lalu. Dan sunat bagi orang semayang menghalang orang yang lalu. Baik.